Parti MIC merangkap Menteri Sumber Manusia mengalungkan bunga malai kepada MIC pada masa sekarang akan menyokong kepimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan akan bekerjasama dengan Parti Bersatu hingga suatu perkembangan baru dalam keputusan Majlis Tertinggi Barisan Nasional. Pembagian kerusi antara parti-parti Melayu. Justru penting untuk kepimpinan Barisan Nasional mencapai kata sepakat dengan Perikatan Nasional mencari satu formula terbaik untuk mengelakkan pertumbungan antara parti-parti kerajaan, khususnya dalam pembagian kerusi pilihan raya. Pastinya perlu ada sedikit pengorbanan dalam kalangan parti-parti dalam kedua-dua gabungan ini untuk mengelakkan pertumbungan sesama sendiri di dalam pilihan raya demi mencapai matlamat yang lebih besar untuk membentuk kerajaan yang stabil dan melonjak kembali ekonomi negara yang terpincang akibat pandemik COVID-19. Tetapi keputusan itu terus menyokong kerajaan sehingga PRU ke-15 dan bersedia bekerjasama dengan Parti PAS yang berada dalam komponen Perikatan Nasional bersama Bersatu adalah keputusan yang amat mengejutkan. Maka persoalan yang wujud pada masa sekarang adalah, adakah keputusan UMNO harus disetujui oleh parti MIC dan komponen-komponen Barisan Nasional? Ini adalah kerana jika ia membabitkan isu kerusi, maka perkara ini senang diselesaikan. Kerana UMNO telah memaklumkan kepada MIC dan MCA bahawa kita harus mengorbankan beberapa kerusi kepada gabungan baru demi kemenangan PRU ke-15. Walaupun MIC hanya ada 9 kerusi parlimen dan sedang dalam proses memikir yang terbaik untuk kemenangan gabungan dan kemungkinan 30% kerusi MIC mungkin terpaksa dikorban. Jikalau ini adalah nasihat dan kesimpulan UMNO terhadap takdir MIC, maka apakah salah jikalau UMNO bersedia untuk mengorbankan sekurang-kurangnya 10% dari kerusi mereka? Cara Barisan Nasional bukan menang at any cost, tetapi kemenangan yang akan memastikan ahli-ahli kita menang, rakyat kita menang serta negara kita menang. Realiti politik berkenaan kerusi MIC. Dalam kesempatan ini juga, ingin saya memperingatkan kepimpinan Barisan Nasional agar harapan MIC untuk memastikan representasi masyarakat India dalam kerajaan adalah sentiasa terjamin serta direalisasikan melalui peruntukan kerusi yang adil dan berpatutan. Ini adalah penting dalam usaha untuk memastikan masyarakat kita tidak ketinggalan daripada arus kemajuan, maka adalah penting untuk parti MIC mendapat kerusi-kerusi tradisi kita ataupun kerusi-kerusi baru berasaskan kepada realiti politik di peringkat akar rumbing. Maksud saya ialah winnable seats. Jangan cuba menghina kami dengan memberi kerusi-kerusi yang pasti kalah kerana sebagai faktor ia telah berlaku pada pilihan raya yang lepas. Adakah sudah berubah dari eksklusif ke inklusif? Adakah Barisan Nasional sudah berubah dari eksklusif ke inklusif? Barisan Nasional mesti bersifat inklusif, bukannya eksklusif lagi. Ini yang sering diperingatkan kepada MIC dalam jawatankuasa Barisan Nasional. Adakah ini satu retorik? Saya membuat kenyataan ini kerana ada kepimpinan Barisan Nasional yang menyatakan peruntukan setiap kerusi adalah harus berasaskan geopolitik, corak pengundi dan lokaliti. Jika parti MIC bijak dan mementingkan diri sendiri, maka ia sepatutnya memastikan bahawa ahli-ahli mereka menjadi pengundi di kawasan-kawasan tertentu di mana calon-calon dari parti MIC bertanding
dan memastikan kemenangan bukan saja kemenangan, tetapi memastikan pengundi majoriti adalah pengundi India. Tetapi parti MIC tidak berbuat demikian. Kerana parti MIC adalah sebuah parti yang berprinsip. Walaupun miskin dan hanya merajui kerajaan selama ini hanya dengan seorang menteri, percaya dalam perjuangan prinsip Barisan Nasional di bawah Tun Abdul Razak, iaitu Barisan Nasional akan merangkumi semua parti dan mewakili semua kaum. MIC percaya bahawa di mana jua ada juga ahli-ahli MIC, kita harus memastikan bahawa mereka mengundi Barisan Nasional tanpa mengira kaum dan bukannya untuk menukar undi-undi India dari kawasan calon Melayu atau Cina ke kawasan di mana MIC bertanding. Maka cerita gadis perempuan sebentar tadi adalah seperti cerita MIC, di mana jikalau gadis tersebut dan MIC mementingkan kepentingan diri sendiri, maka kita tidak akan membuat sindiran atau menyesal dengan situasi yang kami menghadapi pada hari ini, iaitu orang Melayu ingin calon Melayu di kawasan-kawasan tradisi MIC. Tetapi nasib MIC adalah lebih baik daripada gadis tersebut kerana kita masih ada masa. Malahan beliau juga menyatakan, tidak ada salahnya BN menerima parti-parti lain yang berhajat menyertai gabungan berkenaan. Ini adalah barisan kerana BN perlu mengumpulkan semula kekuatan termasuk daripada parti-parti lain yang mempunyai kelebihan tersendiri selepas kalah pilihan raya umum yang ke-14. Syabas. Syabas kepada semua yang menyokong gabungan baru dalam Barisan Nasional. Saya ingin menegaskan kepada kepimpinan BN untuk jangan sekali-kali cuba lupa dengan sumbangan MIC kepada Barisan Nasional sejak zaman perikatan lagi. Menyuruh supaya kita sama-sama berpandangan jauh ke hadapan untuk mencapai hasrat ini. Kita perlu walk the extra mile. Ayo kita bergerak sebagai satu parti dengan kekuatan baru. Kukuhkan lagi semangat yang tekad kita dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan. Yang pasti kita ada jalan yang mudah untuk mencapai matlamat yang mulia untuk mengembalikan kegemilangan parti. Sebagai langkah ke hadapan di bawah kepimpinan saya, MID dan AIMS Universiti akan terus membina tradisi kejayaan seperti mana yang dibanggakan oleh parti kita. Dan saya yakin dengan segala daya kemampuan saya untuk memastikan warisan dan legasi akan sentiasa dipertahankan. Dan untuk menentukan parti kita dipulihkan semula, marilah kita sama-sama bertekad dengan penuh dedikasi sebagai satu pasukan yang mantap serta meningkatkan prestasi demi masa depan MIC yang lebih gemilang. Apa yang penting, baik ahli lama atau baru, baik tua atau muda, adalah amat penting untuk setiap ahli untuk berganding bahu dan bersatu di belakang kepimpinan MIC setiap peringkat untuk melaksanakan tugas dan amanat masyarakat kita. Juga dengan pergerakan wanita dan pemuda MIC yang telah gigih berusahakan dan juga putera dan puteri telah gigih berusaha memperkembangkan kesedaran di kalangan rakyat tentang perjuangan MIC, khususnya golongan generasi muda dan kumpulan profesional kita, yang kita merupakan komponen penting dalam parti kita. Pada masa itu, haruslah diingatkan usaha ke arah kejayaan parti masih perlu dipertingkatkan dan terutamanya usaha untuk mempertingkatkan kekuatan jentera-jentera parti 4 peringkat dalam menghadapi pilihan raya yang akan datang tidak lama lagi.